السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. صدق الله ورسوله. قال المصنف, telah berkata musannif pengarang kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dan mudah-mudahan kita mengambil manfaat dengan ilmunya di dunia dan juga di akhirat. Maka dengan sejahtera segala anggota perut seperti jantung dan limpa dan paru-paru dan perut besar, sejahtera yang tinggal daripada segala badan, daripada segala penyakit, yang menegah daripada menunaikan segala ibadah dengan sempurna. Baik, kita masih lagi membicarakan tentang perut. Ini hebatnya ilmu tasawuf, tuan-tuan. Ilmu yang mengajak kita meneliti setiap anggota yang ada dalam diri kita. Dan anggota-anggota inilah yang merupakan pintu, sama ada pintu kebaikan ataupun pintu kejahatan. Bila anggota-anggota badan kita ni menjadi pintu kepada kebaikan dan juga ataupun menjadi pintu kepada kejahatan, ianya mengajak kita supaya berfikir bahawa anggota-anggota kita inilah yang perlu dijaga, kerana dia boleh membawa kita pahala ataupun boleh bawa kita kepada dosa. Dan dosa pahala ni, tuan-tuan, adalah perkara akhirat. Maknanya cerita perut ni bukan cerita dunia semata-mata. Ini cerita akhirat. Maknanya kalau kita tak ada ilmu, tak belajar, tidak meneliti perkara ni, kita akan rugilah. Sebab anggota yang kita ada ni adalah kurniaan Allah. Tuan-tuan, kat dunia ni apa saja yang ada kat dunia ni semua Allah Ta'ala tundukkan untuk kita. Allah Ta'ala tundukkan pada kita. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ard. Surah Al-Hajj ayat 65. Apakah kamu tidak melihat bahawa Allah Ta'ala telah menundukkan apa saja yang ada di bumi ini untuk kamu? Maknanya kita boleh guna apa saja yang Allah Ta'ala jadikan di dunia ni untuk diri kita, untuk kebaikan.
ataupun boleh juga kita manusia gunakan untuk kejahatan. Jadi orang yang mengambil anugerah yang Allah Ta'ala beri pada kita ni untuk kebaikan, maka dia beruntunglah. Sebab dia orang percaya tentang akhirat, dia tahu segala yang dia ada ni untuk akhirat, ada pahala untuk akhirat. Dan rugilah orang-orang yang menggunakan berbagai-bagai nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita di dunia ni untuk benda-benda maksiat. Jadi termasuklah persoalan perut kita ni. Perut kita ni Allah Ta'ala tundukkan pada kita supaya kita boleh makan, boleh minum, dan daripada makan minum tu boleh membawa kesihatan yang baik pada diri kita. Yang pentingnya boleh, dengan kesihatan tu kita boleh ada kekuatan, ada tenaga untuk beribadat. Kita makan, kita minum ni tuan-tuan untuk kesihatan. Kesihatan ni untuk tenaga. Tenaga tu untuk kekuatan. Kekuatan tu untuk ibadat. Sebab itulah ultimate purpose kita, matlamat hidup kita tertinggi beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkanlah maknanya tuan-tuan, perut kita ni dan juga segala anggota perut yang berkaitan dengan perut seperti jantung, limpa, paru-paru dan perut besar ni semua ni ada kaitan. Semua ni satu, orang kata satu anggota, satu sistem anggota dalam diri kita, yang mana berkaitan dengan makan minum kita. Bayangkan kalaulah kita gunakan semua ni untuk beribadat, semua ni untuk ketaatan pada Allah, maka banyaklah nikmat-nikmat yang ada pada kita ni kita guna untuk taat pada Allah. Maka besarlah balasan, besarlah kemuliaan yang kita dapat kalau kita gunakan seluruh anggota kita ni untuk beribadat. Namun sebaliknya, kalaulah kita bayangkan Allah Ta'ala beri kita perut ni bukan sekadar perut, maknanya jantung mengepam darah. Allah Ta'ala beri kita limpa, Allah Ta'ala beri kita paru-paru untuk sedut nafas, ambil oksigen, keluarkan karbon monoksida. Perut besar ni, daripada situ masuk makanan ke dalam usus-usus kita akan sedut khasiat-khasiat, zat-zat untuk dimasukkan ke dalam darah ni bawa seluruh anggota kita. Bayangkan kalau itu semua kita gunakan untuk maksiat. Berapa banyak nikmat yang telah kita kufurkan tuan-tuan. Wal-a'yazubillah. Taat, bukan taat, maknanya tenaga yang kita dapat, kekuatan yang kita dapat, kesihatan yang kita dapat, tiba-tiba kita gunakan untuk bermaksiat pada Allah. Bayangkan berapa banyak nikmat Allah yang Allah Ta'ala beri pada kita, jantung, limpa, paru, perut besar, usus dan sebagainya, yang telah kita gunakan untuk bermaksiat, mendurhakai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal-a'yazubillah. Banyak tuan-tuan. Jangan kita fikir bila kita buat maksiat tu sekadar nampak maksiat, tapi betapa banyak nikmat dalam diri kita ni yang kita guna untuk bermaksiat. Guna nikmat Allah tapi guna untuk maksiat. Bayangkan zalimnya kita tuan-tuan. Zalimnya manusia kalaulah dia guna nikmat Allah untuk bermaksiat pada Allah. Kalau dia buat maksiat tu guna dia punya nikmat sendiri, nikmat yang dia buat sendiri, dia tak guna nikmat yang Allah Ta'ala bagi, itu mungkin lain cerita lah. Dia guna jantung yang dia buat sendiri, dia guna limpa, guna paru-paru yang dia buat sendiri, perut besar dia buat sendiri, usus dia buat sendiri, semua dia buat sendiri. Itu lain cerita. Tapi boleh ke manusia buat begitu? Tak boleh tuan-tuan. Semuanya adalah merupakan kurniaan Allah. Semua adalah nikmat Allah. Allah yang beri, Allah yang tundukkan segala yang ada langit dan bumi ni untuk kita manusia, supaya kita guna untuk mentaati dia. Tiba-tiba manusia guna untuk bermaksiat kepada dia. Wal-a'yazubillah. Itu yang kita kadang-kadang tak sedar. Kita tak sedar kita gunakan perkara ni untuk bermaksiat. Guna nikmat Allah tapi untuk bermaksiat. Wal-a'yazubillah. Sebab itulah kita kena banyak bertaubat pada Allah tuan-tuan. Kita kena banyak bertaubat dan kita banyak bersyukur kepada Allah, supaya kita mati besok tak bawa dosa. Mati tak bawa dosa tu yang, bila mati tak bawa dosa tu yang senyum tu.
Bila kita mati tak buat dosa, barulah kita senyum, muka kita manis. Orang nampak kita pun macam tidur. Orang masukkan dalam Facebook, kematian dan yang dicemburui. Tu dia. Kan biasa orang masukkan dalam Facebook kan, dia nampak jenazah senyum kan, orang kata kematian yang dicemburi. Mati tengah semayang, mati tengah berdoa, mati tengah sujud, mati tengah baca Quran. Kematian yang dicemburui. Macam mana kalau kita nak mati nak baca Quran, kalau kita tak baca Quran? Orang yang mati ketika baca Quran tu tuan-tuan, memang dia punya rutin dia dengan Quran, barulah ada can mati ketika baca Quran. Kalaulah kita jenis semua hidup tak baca Quran, macam mana nak mati ketika baca Quran? Orang yang mati kat masjid, mati tengah semayang, jenis orang memang rutin hidup dia dengan masjid, dengan semayang. Maka ada can lah mati dalam keadaan begitu. Tapi kalau kita ni jenis tak jenguk masjid, tak jenguk surau, tiba-tiba mati kat masjid, itu memang pilihan Allah lah. Itu pilihan Allah, bukan mana tak boleh, tapi usaha kita macam mana. Itu yang kita kena ingat. Jadi maknanya cerita perut ni bukan soal perut saja, tapi segala anggota yang berkaitan dengan perut. Itu dia. Jadi maknanya apa yang kita dapat daripada perut ni, tenaga yang kita dapat daripada makan minum kita, tujuannya supaya kita bertenaga dan kita dapat melakukan ketaatan pada Allah. Tuan-tuan, hidup ni dua je. Kalau tak taat, maksiat, itu je. Taat pada Allah Ta'ala sama ada kita ikut perintah-perintah wajib ataupun perintah-perintah sunat. Itu taat. Sebab itulah perintah Allah. Perintah Allah ada dua, satu yang wajib, yang kedua yang sunat. Bila kita ikut, itulah taat. Maksiat ni ada dua. Sama ada apa yang Allah Ta'ala larang kita buat, itu maksiat, ataupun benda yang Allah Ta'ala makruhkan kita buat. Benda makruh, benda tak baik, tapi kita buat. Buat benda makruh ni tuan-tuan, kalau lama kelamaan, takut makruh tu boleh jatuh pada haram. Itu yang bimbangnya. Kita bergembira buat benda makruh, bimbang-bimbang jatuh haram, wal'ayazubillah. Sebab makruh ni sesuatu yang dibenci Allah. Tinggalkan lebih baik. Buat tak berdosa, tapi tinggalkan lebih baik. Yang menjadi masalahnya tuan-tuan, yang paling banyak ialah dalam hidup ni, yang paling banyak ni ialah bukan wajib, bukan sunat, bukan haram, bukan makruh, ialah perkara-perkara yang harus. Perkara-perkara yang harus inilah yang paling menguasai hidup kita. Apa contoh perkara yang harus? Makan, minum, ini yang paling banyak menguasai kita. Makan, minumlah yang paling banyak menguasai hidup kita. Makan minum ni berkaitan dengan apa? Dengan perut kita. Bukan sekadar perut, yang tadi pun termasuk jantung. Itu bila makan tak jaga, sakit jantung. Bila tak jaga paru-paru, isap rokok ke, isap dadah ke, rosak paru-paru. Kita mungkin tak isap dadah lah, isap rokok pula kan. Itu dia. Kita merosakkan paru-paru. Kita tak jaga apa yang kita makan, lebih tu lebih ni, lebih tu lebih ni, macam-macam lebih, akhirnya sakit apa? Darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. Ini. Jadi bila dah sakit benda-benda ni, maka timbullah apa? Kita kesihatan kita tak baik. Bila kesihatan tak baik, tenaga kurang, itu nak beribadat pun tak macam orang yang sihat. Masa zaman sihat dulu kita tak ibadat. Masa zaman kita orang kata apa, sehat dulu, masa muda dulu kita tak nak ibadat. Kita tak nak pergi masjid, tak nak baca Quran, tak nak belajar agama. Masa tu tenaga kita habis untuk yang lain. Habis untuk yang lain, tak guna untuk ketaatan pada Allah. Maka di hujung-hujung ni Allah Ta'ala pilih kita untuk kita bertaubat, untuk kita benar-benar insaf, untuk kita benar-benar baiki diri kita, islah diri kita. Maka gunakanlah sebaik mungkin tenaga-tenaga yang berbaki, umur-umur yang berbaki ni untuk balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, perut ni kita jaga untuk apa? Untuk tujuan ibadat, bukan untuk tujuan maksiat.
Dan ada pun faedahnya, faedah perut yang bangsa dunia, maknanya untuk dunia, maka menyempurnakan kesedapan segala makanan dan minuman dan juga jima. Itu saja sebenarnya yang paling utama. Perut ni untuk menyempurnakan rasa sedap je. Menyempurnakan rasa sedap makan. Memanglah sedap makan tu, sedap makan kat mana tuan-tuan? Orang kata apa sedap makan tu kat lidah lah, sedap makan tu pada mulut je, masuk perut dah tak sedap lah. Cuba tuan-tuan makan, sedap kat lidah, lepas tu buang. Sedap tak? Tak sedap kan? Tuan-tuan mesti nak mengenyangkan perut je kan? Memang nak mengenyangkan perut. Itu je maknanya, kesempurnaan sedap makan minum ni ialah pada perut. Pada perut. Kalau orang tanya saya sedap makan ni, saya jawab lain. Saya jawab sedap makan tu pada perkataan sedap. Kita makan sedap macam mana tu kita diam ni kan, orang tak tahu sedap. Tapi bila makan sedap ni, situ dah sedap ni. Dan juga jima. Kenapa jima ni kita dah bincang sebelum ni? Jima ni ibadat tuan-tuan ni kena faham. Jima ni ibadat. Jangan kita rasa sekadar nikmat kesedapan, kelazatan. Jima ni ibadat. Sebab apa ibadat? Sebab nak dapat jima ni dia mesti bernikah. Menikah itu ibadat. Sebab itulah dalam kitab-kitab fiqh 1/4 daripada persoalan fiqh ni, kitab-kitab fiqh besar mana pun dia akan 1/4-nya cerita munakahat. Cerita bab nikah kahwin ni. Maknanya bab nikah ni ialah ibadat. Ini bukan main-main, ini bukan benda seronok-seronok kita sembang, tapi ini benda ibadat. Sebab itulah bila seorang lelaki, suami bersama dengan isteri, itu ibadat. Dia dapat pahala. Dia dapat pahala, isteri pun dapat pahala. Lepas tu orang perempuan sebagai isteri, dia tak boleh tolak kehendak suami. Sebab apa tuan-tuan? Pertama memang kerana ibadat lah. Allah Ta'ala memang dah suruh orang perempuan taat pada suami. Yang kedua tuan-tuan, suami ni, orang suami lah, kita semua suami kan. Suami ni kalau dia nak apa? Dia nak minum contohnya, tiba-tiba tak dapat minum, orang rumah dia tak buatkan minum, dia boleh pergi kedai mamak. Dia nak makan, dia nak isteri dia tolong buatkan mi goreng contohnya. Tiba-tiba isteri dia tak nak buat ataupun tak dapat buat, dia boleh pergi kedai order mi goreng mamak. Isteri dia tak basuh baju, dia pergi dobi, hantar dobi dia. Isteri dia tak tolong basuh kereta, dia boleh bawa kereta pergi car wash. Apa lagi? Macam-macam. Ada alternatif. Tapi kalau dalam bab jima, dia boleh minta pada orang lain ke? Tak boleh tuan-tuan. Bab jima memang tak boleh minta orang lain dah. Itu sebab orang perempuan kena ikut. Kena ikut, tak boleh menolak. Lain dah kalau orang perempuan tu sakit contohnya, kan? Ataupun makruh kalau kita ni desak isteri kita bersama kita, jima dengan kita sebab dia dah terlalu mengantuk contohnya. Mengantuk nau lah kata kan. Kita nak juga, itu hukum dia makruh, tak boleh paksa. Sebab itulah orang perempuan kalau menolak, dia berpaling muka dia daripada suami kerana menolak kehendak suami, berdosa besar. Sebab kita suami-suami ni yang kita boleh dapat jimat ni dengan isteri kita je. Lain tak boleh dah. Lainlah bini kita 4 kan. Tak dapat yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Itu lain. Ini sampai ketua 1 tu je lah. Itu yang sampai ketua ni kalau tak dapat fikir nak kahwin lain dah. Tu dia. Orang lelaki ni sampai ketua fikir nak kahwin lain sebab apa? Selalu tak dapat. Bila tak dapat je geram mati, kalau kahwin lain kamu tahu. Sebab itulah saya kata jima' ni ibadat. Dapat pahala tuan-tuan. Sebab apa? Bila kita berjima' dengan isteri, kita menyalurkan nafsu kita ni, syahwat kita ni pada saluran yang betul.
saluran ketaatan, sebab jima' ni adalah merupakan dihalalkan dengan nikah. Itulah sebabnya berpahala, sebab itulah dia ibadat. Jangan kita fikir ibadat ni semayang je, jangan kita fikir ibadat ni baca Quran je. Jima' pun ibadat tuan-tuan dalam Islam. Hebat Islam ni. Syaratnya, itu dia. Syaratnya ada diikat dengan pernikahan yang sah. Itu dia. Jadi bab jima' ni dia berkaitan dengan makan minum juga, berkaitan dengan perut kita. Kita dah bincang sebelum tu. Kekuatan kita, sama ada kekuatan batin kita, orang lelaki, orang perempuan, kesihatan untuk orang kata untuk kesihatan dalaman, orang kata tenaga batin, semua punca daripada perut. Makanan, sebab itulah bila tak jaga makanan, datang kecil mana dah slow dah sikit dah. Kan? Dah slow sikit. Saya cerita ni sebab ni bab ilmu tuan-tuan. Jangan rasa ini bab benda lucah. Tak, ni bukan benda lucah. Ini soal ilmu. Bila kita tak jaga kesihatan, mulalah kecil manis dan sebagainya, kita punya kekuatan batin tu dah lemah. Kita tak dapat nak merasai kesedapan jima'. Jadi yang dah lepas tu lepaslah nak macam mana kan. Kita dah hujung dah. Dah hujung. Jadi waktu dah ada hujung-hujung ni, kita orang lama-lama ni, suami isteri ni orang kata tinggal jadi kawan sembang je lah. Kita dengan rumah ni kawan sembang je, dan bukan untuk kesedapan jima' dah. Jadi apa kita buat? Sabar. Sabar, redha, sebab kita dah hujung. Itu je. Baik. Kerana ketiga-tiganya itu, yakni makan, minum dan jima' adalah ia pada ketika sehat perut. Kalau perut dah tak sihat, dah lebih gula, dah lebih garam, dah kecil manis, dah darah tinggi, dah macam-macam yang berkaitan dengan anggota perut, dah sakit jantung, dah macam-macam, maka kesedapan makan, minum dan juga jima' tu dah menurun dah. Makan pun dah tak selera, dan hujung-hujung ni kan, tengok nasi pun dah tak selera kan. Saya sejak akhir-akhir ni makan dah tak selera dah, makan sikit je. Itu sembang kita, umur kita ni lah kan. Makan pun dah orang kata dah separuh senduk je. Dulu 3 senduk, bukan 3 senduk, 3 pinggan. Sekarang dah orang kata 1 senduk aja. Itu menunjukkan kelemahan. Jadi tuan-tuan, maknanya kita kena sedar diri kita. Sedar diri kita bahawa kita sedang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Percayalah dalam diri kita sekarang ni, semua kita ni, dalam diri kita ni ada, Allah Ta'ala dah letakkan sebab-sebab kematian kita. Dah ada semua dah. Jangan kita ingat mati tu bila kena COVID je. Tuan-tuan, tak kena COVID pun mati tuan-tuan. Punca kematian besar kat negara kita apa? Apa punca kematian paling besar dekat negara kita? Paling besar tuan-tuan, kematian kat negara kita ialah berpunca daripada aksiden sebenarnya. Ada aksiden. Sebulan aksiden ni tuan-tuan, kes aksiden, kalau aksiden saja sehari, bayangkan sehari kalau seluruh Malaysia ni boleh jejak 300-400. Sehari boleh jejak 300-400. Langgar lari lah, langgar tiang lah kan. Langgar kerbau lah. Kita tak langgar orang, kita langgar kerbau. Kadang-kadang kita tak langgar orang, kerbau langgar kita pula. Itu dia. Macam-macam tuan-tuan. Jadi maknanya kita kena ingat perkara ni. Jangan kita fikir COVID pun mati. Tengok tak kena COVID pun mati juga. Bayang kalau sehari 300, sebulan berapa ribu. Punya banyak orang mati kat Malaysia ni kerana aksiden. Jadi maknanya mati ni makin dekat dengan kita, sangat dekat. Dan bermula mensyukurkan nikmat perut. Macam mana cara nak mensyukurkan nikmat perut ni? Jadi kalau kita lihat orang kata uslub ataupun cara pengajian ilmu tasawuf. Ni ilmu tasawuf yang paling asas tuan-tuan. Yang kita belajar ni guna kitab ni, ini ilmu tasawuf yang paling asas, yang fardu ain, yang semua orang kena belajar, wajib belajar. Wajib belajar.
Tak boleh kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan ilmu ni, itu sebab kita banyak benda yang kita cuai, banyak benda yang kita lalai, banyak benda yang kita simpan dalam diri kita, sifat-sifat mazmumah, kita biarkan nafsu kita dikerumuni dengan syahwat, dengan kehendak-kehendak yang boleh bawa pada dosa dan sebagainya, sebab tak belajar ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ni mengajak kita untuk renung diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita ni Allah Ta'ala dalam Quran sebut diri kita ni kita kena perhati. Tubsirun maknanya bukan tengok mata kepala semata-mata, tengok dengan dengan akal, perhati dengan akal, renungkan dengan akal kita dan renung dengan mata hati supaya dapat kita sedar diri kita ni. Wa fi anfusikum afala tubsirun, tengok, fikirkan diri. Jangan tak fikir diri, asyik fikir orang lain je, nampak buruk orang lain, diri sendiri tak nampak. Itu tak boleh tuan-tuan. Dalam Al-Quran bukan sekadar perhati diri kita, Allah Ta'ala suruh perhati secara umum pengajaran daripada ayat yang mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fanzur ila ta'amika wa syarabik. Ada ayat fanzur, perhatikanlah, perhati, renungkanlah kepada makanan engkau dan juga minuman engkau. Makan minum kita ni pun kita kena perhati, kena fikirkan baik buruknya, manfaatnya, mudaratnya dan sebagainya. Contoh kita makan ni tuan-tuan, kita bayangkan kita makan nasi lapis lauk 2-3 lauk, dengan ayam, dengan ikan dan sebagainya, dengan sayur, dengan sambal, dengan belacan, dengan macam-macam kan. Semua tu tuan-tuan Allah Ta'ala yang tundukkan pada kita. Nak dapat nasi tu kena ada beras, nak dapat beras kena ada padi. Bayangkan, yang kita makan nasi, tapi nasi asal daripada beras, beras asal daripada padi, padi daripada mana? Daripada bendang. Bendang siapa yang tanam? Petani kita, pesawah kita. Siapa? Orang kita tak pernah kenal pun nasi yang kita makan tu mana asal usul, siapa yang tanam, kita tak pernah kenal pun. Tapi Allah Ta'ala yang tundukkannya untuk kita. Bayangkan, daripada petani tu, daripada pesawah tu, daripada bendang dia kerjakan berapa bulan mengerjakan padi itu jadi padi, kemudian masuk kilang, kemudian masuk di mesin dan sebagainya, masuk dalam guni, kemudian hantar kat kedai daripada kilang hantar ke kedai itu jual, kita pula datang kita beli bawa balik rumah, orang rumah kita masuk, basuh dulu, masuk dalam periuk, masuk air, kemudian masak, kemudian letak ke atas pinggan, kita pun ngap. Bayang tuan-tuan, punya panjang cerita nasi je. Berapa banyak pihak yang terlibat tu, daripada pesawah, daripada pengilang, penjual, sampailah isteri kita. Semata-mata kita nak ngap, masuk mulut, masuk perut. Cerita akhirnya perut. Itu baru nasi. Belum ikannya, ikan kembung lah. Ikan kembung ni ikan paling famous kan. Ikan yang asyik sakit dia, perut dia kembung dia. Daripada kecil kembung. Kita daripada kecil, saya ingat kecil dulu paling famous ikan kembung lah. Ikan kembung, ikan selah kuning. Itu zaman dulu, zaman 60-an, 70-an kita orang-orang lama makan kan. Sekarang kembung mungkin mahal lah. Nak dapat kembung tu bukan boleh mancing kat tepi pantai. Bohong lah kalau kita kata mancing kat tepi pantai dapat ikan kembung. Bohong lah semua. Kembung mana tu datang tu? Kembung ni bukan boleh makan cacing, bukan dia makan umpun-umpun, bukannya makan udang. Kalau kita mancing tu, kembung ni kena kat tengah laut tuan-tuan. Saya tukang mancing, saya ni kaki mancing, saya tahu. Nak mancing kembung ni kena pergi ke tengah laut, kat kapal-kapal yang nampak tu, gunakan apa kata Apollo tu. Ataupun pun susah, kena guna jaring, kena cari pukat, kena cari jaring untuk dapatkan kembung. Jadi bayangkan kembung di tengah laut, nak dapatkan kembung, nak bawa ke tepi laut, kena ada nelayan. Nak ada nelayan, kalau dia pergi seorang-seorang jalan kaki, mana boleh sampai ke tengah laut. Dia kena ada bot, dia kena ada modal beli bot. Ada bot pun tak ada minyak, tak boleh berjalan bot tu. Ada bot, ada minyak, pergi ke laut nak tangkap ikan kembung, tak dapat juga kalau tak ada jaring. Tu dia.
Bayang tuan-tuan, banyaknya Allah Ta'ala tundukkan ma fil ardi, apa yang ada kat bumi ni, untuk kita makan ikan kembung goreng je. Nak dapat makan ikan kembung goreng tu, cerita ni bukan memang panjang. Dia sampai ke tengah laut, dah sampai ke pantai, jual pula, masuk ke Maidin, beli lagi. Kita nak dapat kembung kena pergi beli. Nak masuk Maidin tu kena scan suhu lah, kena scan apa ni, macam-macam kan, kena beratur lah apa. Beli kembung ni, nak beli kembung kena, nak bayar kena beratur lagi. Kalau betul, kalau beratur sampai depan cashier, tak bawa duit, tak boleh beli kembung juga, kena ada duit. Kena ada duit. Tu dia. Beli pula, bawa balik. Nak makan ratah, mana boleh, kena siang dulu, siang lagi. Nak kena siang ikan tu, lepas tu nak kena goreng. Kalau goreng tak ada minyak, tak boleh. Goreng dengan apa kalau tak ada minyak? Kena ada minyak. Kalau ada minyak, ada kembung, tak ada kuali pun tak boleh juga, kena ada kuali. Kuali pula, betul lah kuali kan? Kalau ada kuali, tak ada gas, tak ada gas, dapur tak ada gas, beg gas dah habis, tak boleh juga, kena ada gas. Panjang cerita. Nak dapatkan ikan kembung goreng gini, panjang cerita tuan-tuan. Semua tu Allah Ta'ala beri pada kita. Allah Ta'ala yang tundukkan semua tu untuk kita. Allah Ta'ala apa tuan-tuan? Sakhkhara lakum ma fil ard, apa-apa saja kat bumi ni Allah tundukkan pada kita. Sebab itulah kita sebagai manusia ni, kita ni khalifah. Kita boleh manipulate semua tu. Manipulate kembung, manipulate minyak, manipulate dapur, manipulate gas, manipulate nak sampaikan ke dapat ikan tengah laut, semata-mata nak dapat kembung goreng tadi. Lapar pula cerita makan je ni. Allah. Itu baru nasi. Nasi dengan ikan goreng, ikan kembung goreng. Tuan-tuan kat rumah makan nasi dengan ikan kembung goreng saja ke? Orang kita Melayu tu tak cukup ikan, kena ada ayam. Kena ada ayam goreng. Cerita ayam goreng lagi panjang lagi kan. Sekarang ni sampai KFC pun dah tak cukup ayam sekarang ni. Tak cukup ayam. Bismillah. Itu belum cerita sayurnya lagi, belum cerita timunnya lagi. Belum cerita sambal belacannya. Nak dapat sambal belacan ni, nak buat belacan mana boleh pakai udang pengantin, kena pakai udang gagau. Nak dapat udang gagau kena ada musim dia. Ada musim pun, kalau tak ada orang yang menyungkur, tak ada dapat yang gagau. Banyak cerita makan ni tuan-tuan ni. Itu baru cerita sekali makan. Ini baru cerita sarapan. Lepas ni sarapan. Pukul 10 kan minum pagi kan. Pagi-pagi ni sarapan. Pukul 10 kan cari lagi makan. Teh tarik lagi, roti canai lagi kan. Lepas tu tengah hari makan lagi. Petang kan tea time, makan lagi. Malam kan dinner time, makan lagi. Tengah-tengah malam supper. Cerita makan ni tuan-tuan hidup kita punya. Itu sebab saya kata, yang menguasai kita ni tuan-tuan dalam kehidupan kita, benda-benda harus, antaranya makan dan juga minum. Bila makan minum ni kait dengan apa? Kait dengan perut kita lah. Bayangkan kalau semua tu kita tiba-tiba gunakan hasil daripada makan minum ni, yakni tenaga yang kita dapat, yang Allah Ta'ala beri kita tenaga, beri kita kesihatan. Tiba-tiba dengan kesihatan yang baik, tenaga yang baik yang kita dapat daripada makan minum kita tak semayang contohnya. Sebab Allah Ta'ala ni dia beri kita macam-macam. Dia bukan minta kita bayar tuan-tuan. Pergi kedai mamak kena bayar. Tak ada kedai mamak free lah dunia ni kan. Kita minum teh tarik satu pun kena bayar. Semua bayar. Tapi dengan Allah Ta'ala tuan-tuan, sikit pun dia tak minta bayaran. Cerita tadi, cerita nelayan, cerita kap bot dia, cerita minyak, cerita apa ni. Kita akhirnya dapat makan goreng ikan kembung goreng tu. Allah Ta'ala tak minta seposen pun bayaran. Nasi yang kita makan seposen pun kita tak bayar. Kita tak bayar pun pada Allah.
cerita belacan, cerita macam-macam semua, tak sikit pun Allah Ta'ala minta bayar. Yang Allah Ta'ala minta satu je tuan-tuan, apa dia? Ibadat pada dia. Itu je. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala kata, aku jadikan jin manusia untuk dia beribadat pada aku. Jadi yang Allah Ta'ala minta kita ni beribadat pada dia je. Yang lain semua dia sediakan, semua dia provide lah, apa dia kata. Sebab tu dah zalimnya manusia kalaulah dia tak beribadat kepada Allah. Rupanya cerita perut ni pun cerita balik pada ibadat. Maknanya bayangkan betapa kufurnya manusia kalau tiba-tiba dengan segala nikmat yang Allah Ta'ala limpahkan, Allah Ta'ala berikan, tiba-tiba kita tak guna untuk ibadat, kita tak guna untuk mensyukuri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal'iyazbillah. Teruk kita, teruk sangatlah kita. Jam tu betul ke tak? Betul lah. Hari macam lambat tak jam tu? Ha? Oh, jam tu salah. Jam ni cepat. Jam ni yang betul. Yang salah depan saya. yang betul tak belakang. Okey, jadi maknanya tuan-tuan, sebab itulah kalau kita sedar perkara ni melalui pengajian ilmu tasawuf tuan-tuan lah. Nampak ilmu tasawuf yang mengajar kita ni. Sebab itulah kalau orang kata ilmu tasawuf ni untuk orang tua-tua, tu tak betul. Sejak dulu orang selalu kata tasawuf ni untuk orang tua je belajar tasawuf. Tidak tuan-tuan, tasawuf ni orang muda yang paling kena belajar. Sebab apa? Bila masa muda tu tak belajar, betapa banyaknya hidup kita, betapa banyaknya masa, betapa banyaknya umur yang telah kita habiskan sia-sia tuan-tuan. Tak ada pahala, bahkan dosa yang banyak. Wal'iyazbillah. Dan bermula mensyukurkan nikmat perut ini, memeliharanya daripada makanan yang haram dan yang syubhat. Itu yang paling utama. Tanda syukur kita pada nikmat perut ni, jaga dia daripada makanan yang masuk dalam perut. Makanan yang macam mana? Makanan yang haram dan juga makanan yang syubhat. Apa makna makanan yang syubhat? Arti yang tiada diyakinkan akan halalnya dan tiada diyakinkan akan haramnya. Yang haram ni jelas tuan-tuan. Al-halalu bayyinun wa al-haramu bayyinun. Halal haram ni jelas. Dalam Quran, dalam hadis, bab halal haram ni jelas. Tinggal kita belajar je. Kita belajar je. Banyak benda halal daripada benda haram. Sebab kadang-kadang ada juga pandangan setengah orang nak ikut agama lah. Ikut agama ni susah lah, semua benda haram. Ni tak boleh makan, itu tak boleh makan. Siapa kata agama susah? Senang ni tuan. Apa benda-benda haram yang agama haramkan? Tak banyak. Babi. Nak kan makan babi. Yang makan tak sembelih, benda tak banyak benda-benda yang haram. Banyak lagi benda yang halal. Terlalu banyak benda-benda yang halal. Makan dah, lantak dah, tak ada masalah. Cuma masalahnya ialah nafsu kita nak yang haram tu juga. Nafsu yang nak yang haram tu. Bila nafsu nak yang haram, bila agama melarang, kita kata agama ni menyusahkan lah. Sebenarnya yang menyusahkan kita ialah nafsu kita. Nafsu kita yang menyusahkan kita. Sebab nafsu tu nak benda yang haram. Padahal benda yang halal lagi banyak. Lagi banyak tuan-tuan. Saya pernah pergi Jepun. Tak ingat tahun bila. Orang bawa saya ke Jepun. Saya nak pergi Jepun ni tak ada dah. Jadi pergi Jepun ni ialah negara bukan Islam. Walaupun kelihatannya masak dia suka seafood. Orang Jepun ni bersatu bangsa paling kuat makan ikan. Paling kuat makan ikan. Daripada ikan mentah sampailah ikan masak. Dengan sotongnya, dengan macam-macam seafood. Memanglah halal pada asalnya, tapi bila kita nak makan ni, bila tanya pada tukang masak tu, dia akan campur benda-benda yang haram. Campur dia punya ram dia, kan. Habis masa tu frust lah, tak dapat makan masakan Jepun. Dapat pula tengok Turki pula. Masuk kedai Turki tu, dia letakkan dia punya menu,
halal, non halal, halal, non halal. Tengok dapur satu je, sudah kata. Dah duduk dah ni, dah duduk. Tengok halal dan halal, halal dan halal, dapur satu, bangun tu keluar je. Tapi kalau katakan nafsu kita nak juga, nak juga, balonnya main tutup mata sebelah aja, kan? Maknanya kita kalah dengan nafsu. Kat situ yang kita akan rasa yang menyusahkan orang yang beginilah, yang akan merasa susahnya kalau ada agama ni. Sebab agama halalkan dan agama mengharamkan. Tapi sebenarnya yang susahkan dia bukan agama, tapi nafsu dia. Ini kita kena ingat. Macam orang suka, nafsu suka rasuah lah, sama je. Islam larang rasuah kan. Kita rasa Islam menyusahkan kita sebab kita nak makan rasuah. Jadi nak makan rasuah tu datang bukan daripada Islam, datang daripada nafsu kita. Itu masalah dia. Jadi kita akan rasa susah dengan agama sebab apa? Sebab kita tunduk dengan nafsu. Kita jadi hamba pada nafsu. Itu yang menyusahkan kita. Sebab itulah Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ta'is abdud dinar, celaka hamba duit. Nabi kata celaka hamba duit. Nabi tak kata celaka duit. Duit tak ada masalah. Yang celaka hamba duit. Nampak tak tuan-tuan? Duit tak ada masalah, carilah. Nak kaya macam mana pun carilah. Tapi yang celakanya ialah yang menjadi hamba duit. Sebab apa? Bila jadi hamba duit, dia tak peduli halal dan haram. Itu yang celakanya. Celaka now kata. Celaka besar kata. Besar celakanya. Jadi apa? Nafsu nak duit, nafsu tunduk pada kehendak nakkan duit tu. Itu yang jadi celaka nafsu. Yang kita kena ingat. Bukan agama yang menyusahkan, tapi nafsu dalam diri kita yang menyusahkan kita. Jadi untuk mensyukuri nikmat perut kita, jaga daripada makanan yang haram dan yang syubhat. Yang syubhat ni yang susahnya. Yang tiada diyakinkan akan halalnya dan tiada diyakinkan akan haramnya. Kenapa? Ini yang banyak ni. Dan negara kita ni mungkin senang sikit lah. Sebab apa? Kita ada JAKIM yang letak tanda halal. Dapat tanda halal JAKIM ni kita yakin dah. Tak ada masalah. KFC ke McD ke apa, asalkan ada tanda halal JAKIM, kita dah hilang keraguan kan. Itu kelebihan negara kita lah. Tapi yang biasa masalahnya kalau kita keluar negara. Keluar negara, itu yang jadi masalahnya. Jadi sebenarnya kaedahnya mudah. Apa yang kita ragukan kita tinggalkanlah. Itu senang. Itu kaedahnya. Da' ma raibuka ila ma la raibuka. Itu kaedahnya. Tolak apa yang meragukan kau dan ambillah apa yang tak meragukan. Contoh masa dekat Jepun tu, ada jual roti. Roti ni asal daripada tepung kan. Jual kat kedai-kedai ni kan. Kita nak makan, tengok roti. Kita ambil dah asalnya daripada roti. Roti ni daripada tepung, tepung daripada gandum. Itu asalnya. Makan je dah. Walaupun tak ada cop halal JAKIM, nak cari mana halal JAKIM kat Jepun kan. Makan je dah. Sebab buat daripada tepung, itu je. Macam kita makan kedai mamak kan, ke negara kita, tak usah pergilah sampai ke dapur. Kalau sampai ke dapur tak jadi makan kan. Lepas kedai kita masuk dapur, cek. Kita ni JAKIM ke? Kita nak makan je kan. Jadi kalau pergi kedai-kedai ni, cukuplah duduk depan makan order, jangan pergi ke dapur. Sebab kalau pergi dapur kan kita tak makan sampai ke besok ni. Kecuali lah mamak tu ke memang buat roti canai depan mata kita. Kita duduk kat depan mata kita dah juga dia buat roti canai. Dan dia buat roti canai pula letak telur ni ke atas petak-petak yang petak telur pula. Kita tengok dengan mata kepala telur tu tak basuh pula. Nampak selepet tai ayam lagi, selepet apa kan. Itulah tangan yang uli tepung, itulah tangan yang tebau apa ni, tebau roti, itulah tangan yang korek hidung pula tu, itulah tangan yang pegang telur tu, pegang telur yang selepet dengan tai ayam tu, itulah tangan yang pecah telur, itulah tangan uli balik, itulah tangan yang goreng,
Itulah tangan yang serve pada kita. Itu memang depan mata kita, jangan makan lah. Kan dia dah jadi mutan najis. Sebab itulah kena tengok tuan-tuan kena tengok juga perkara ni. Jangan main bantai mamak je. Mamak mana ada jakim. Jadi benda-benda gini kita hukum secara yang zahir je. Itu dia. Jadi dalam kaedah kita kat negara kita ni, makanan yang dah cop jakim ni adalah yang telah di verify kan dan telah di-clarify kan oleh pihak jakim tentang kehalalan. Maknanya kita tak payahlah ambil tugas jakim tu, makan je lah. Kan? Itu je. Cumanya masalah yang tak ada cop jakim ni. Dia yang ada cop jakim ni, walaupun mungkin kilang tu kepunyaan orang bukan Islam, tapi kita tengok pekerja-pekerja Islam. Dan sekarang ni zaman nak buat makanan sebagainya, benda-benda ni semua guna mesin yang mesti ada hygiene. Hygiene ni apa? Kebersihan yang ada dia punya standard dan sebagainya. Maka bila cop jakim ada, makan je lah, tak ada masalah. Tapi masalahnya yang tak ada cop jakim, yang datang import daripada luar dan sebagainya, ini yang boleh masuk dalam bab syubhat yang tak diyakini halal dan haramnya. Yang tu yang kita kena hati-hatinya, kena hati-hati. Dan juga dalam bab mensyukuri nikmat perut ini, memeliharanya daripada bersangatan kenyang. InsyaAllah kita akan hurai pada minggu hadapan, minggu depan. Minta maaf, saya minggu depan ni hari Jumaat saya tak ada di Melaka. Hari ni apa? Sabtu. Hari Jumaat ada. Hari Sabtu ada insyaAllah. Hari Sabtu ada. Saya punya bukan, program saya Jumaat ke Sabtu. Jadi Sabtu minggu depan saya tak ada tuan-tuan. Saya ke Terengganu. Ada program bersama Menteri Besar Terengganu. Jadi saya tak dapat nak bersama untuk kuliah minggu depan. Makluman pada mana Haji Nasir? Haji Nasir. Makluman Jadi Tok Sah hantar mesej kat saya dah. Haji Nasir ni setiap minggu dia hantar mesej, cepat now pula Haji Nasir ni. Rasa macam tiap-tiap hari dia hantar pula. Sekadar itu, wallahu alam, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada soalan ni? Tak ada kan? Bab makan ni tak ada soal pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika ma nawta arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.